Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar dan juga followers Wabi-Sabi Psikologi. InsyaAllah malam ini kita akan membincangkan satu topik yang bertajuk Kanak-kanak OKU tak sempurna tapi istimewa. Dan untuk itu kita bawakan panel kita pada malam ini bersama Cikgu Ashraf yang merupakan seorang guru pendidikan khas dan saudari Asmira yang merupakan ahli psikologi klinikal. Apa khabar kedua-dua panel kita pada malam ini? Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar moderator? Alhamdulillah, sihat. Asmira sihat ke? Alhamdulillah. Sihat Cik Marjan. Dah vaksin ke dua-dua panel kita ni? Alhamdulillah saya dah selesai sebab pendidikan khas akan buka sekolah bermula persekolahan pada 4 Oktober. Jadi semua dipastikan cikgu-cikgu PPKI divaksin dah sepenuhnya. Alhamdulillah. Asmira pun sama? Okay. Saya dah tapi tengah tak cukup lagi lah tempoh 14 hari tu. Kita ada lagi dalam 5 hari lagi lah. Okay, tak lama dah boleh dine-in lah tu. InsyaAllah. Okay. So, kita tak nak lengahkan masa lagi. InsyaAllah kita nak terus kepada soalan pertama kita. Mungkin sebagai pengenalan, memandangkan bila tengok topik kita malam ni kan, mungkin ada di antara penonton yang tertanya-tanya ataupun keliru, kanak-kanak OKU, siapa mereka ni? Jadi kita nak minta saudari Asmirah untuk mungkin kongsikan siapa sebenarnya kanak-kanak OKU ni. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, mungkin yang tengah tonton live ni mungkin ada yang dah tahu lah sebab macam OKU ni istilah yang mungkin agak familiar dengan orang ramai, tapi kita nak bagi tahulah yang tak tahu lagi. Okay, OKU orang kelainan upaya, boleh didefinisikan atau bahasa mudahnya kita boleh cakap apabila ia adalah suatu keadaan apabila individu dia mengalami limitasi terhadap maksudnya atau mengalami ketidakupayaan sama ada dari segi anggota, pendengaran atau penglihatan dan sebagainya. Okey, kira mereka mempunyai limitasi tertentu yang menyebabkan fungsi-fungsi individu mereka juga terjejas. Sebagai contoh mungkin fungsi sosial, mungkin fungsi intelek, mungkin fungsi fizikal dan sebagainya. Kira ada fungsi yang terjejas yang menyebabkan dia mempengaruhi kehidupan mereka. Okey? Okey, jelas. Saya kira itu jelas ya? Okey, terima kasih saudari Asmira. Kita tunggu panel Cikgu Ashraf terkeluar. Okey. Terkeluar tak apa. Okey, tadi kiranya macam Asmira dah share sikit lah siapa kanak-kanak OKU dan sebagainya kan. Okay, bila kita nak bercakap tentang topik malam ni, mungkin penonton nak tahu sedikit sebanyak background dan pengalaman panel kita, terutamanya dalam pengurusan kanak-kanak OKU. Jadi kita boleh mulakan dengan Cikgu Ashraf. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam lah kepada semua pendengar dan penonton. Nama saya Cikgu Ahmad Ashraf. Pengalaman mengajar murid-murid MBK ataupun murid berkeperluan khas selama lebih kurang hampir 8 tahun lah. Sebelum ni saya belajar selama 5 tahun setengah, pengkhususan memang ijazah sarjana muda perguruan pendidikan khas dengan kepujian di IPG, Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Sebenarnya sebelum saya diperkenalkan dengan dunia pendidikan khas ni agak lambat saya rasa, sebabnya saya sebenarnya memohon menjadi guru matematik, tapi mungkin atas faktor-faktor semasa interview tu, saya rasa saya antara golongan yang terpilih lah untuk terjun ke dunia pendidikan khas. Saya ditawarkan kursus ini, masa itulah baru saya tahu apa itu pendidikan khas. Jadi pada umur 18 tahun baru saya tahu apa itu pendidikan khas. Itu sajalah daripada saya mengenai pengalaman dalam dunia pendidikan khas.
Okey, Asmira pula kita nak mungkin boleh kongsikan pengalaman dan juga background dalam penerusan kanak-kanak OKU ni. Okey, saya baru saja menamatkan pelajaran dalam course Master in Clinical Psychology. So memang sebelum ni saya ada pengalaman sedikit sebanyak lah mengendalikan penilaian dan intervensi bersama anak-anak istimewa ini. Okey, jadi kebiasaannya kalau nak cerita pasal pengalaman apa yang saya biasa buat bersama anak-anak istimewa ini, kebiasaannya apabila parents lah biasanya akan mungkin datang di ke klinik kesihatan atau hospital yang di mana doktor perubatan atau pakar perubatan pula akan kebiasaannya bila mereka dah detect sesuatu masalah, terutamanya mungkin dari segi pembelajaran, sebab saya ada pengalaman banyaknya handle dari segi masalah pembelajaran yang mana ia termasuk seperti autism, ADHD dan sebagainya. Jadi apabila doktor refer kepada clinical psychologist, apa yang kita akan buat? Kita akan buat penilaian secara menyeluruh. Okey, yang mana kita ada beberapa komponen yang kita kena tengok. Okay, kita tak boleh just come to a diagnosis. Kita tak boleh just bagi diagnosis. Anak ni tengok ni macam ni. Terus ada autism. Tidak. Sebenarnya ia agak proses yang sedikit panjang dan rumit sebenarnya. Okay, so apa kebiasaan yang kami buat? Yang pertama, saya akan mendapatkan informasi dari orang paling terdekat anak-anak tersebut. Sebagai contoh, ibu bapa lah. Okay, sebab ibu bapa memang 24/7 bersama dengan anak-anak. Okay, jadi apa yang kita cuba buat, kita cuba dapatkan sedikit sebanyak sejarah anak tersebut. Mungkin sejarah kelahiran, sejarah perkembangan. Anak ni waktu kecil, dia dah settle ke milestone perkembangan dia? Dia ada tak macam mengeluarkan perkataan macam mama? Okay, dia ada tak macam babble, macam mengeluarkan bunyi? Okay, dia ada tak boleh merangkak? Okay, macam mana pula dengan berjalan dan sebagainya. Okey, selain daripada tu kita juga nak tahu kondisi anak itu yang terkini macam mana. Jadi apa yang kita buat, kita tanya kita tanyakan apa kelakuan anak-anak yang ibu bapa perhatikanlah semasa di rumah. Okey, sebagai contoh kekerapan, bila ia berlaku, okey, di mana ia berlaku, adakah kelakuan itu berlaku di tempat-tempat tertentu. Okey, apa pula respon ibu bapa bila anak-anak buat tingkah laku macam tu. Okey, dan sebagainya. Kita juga akan tanyalah simptom-simptom lain yang ibu bapa rasa macam mungkin setengah parents tak tahu pun yang tu simptom kondisi tertentu. Tapi kebiasaannya mereka akan cakap anak mereka ada kelakuan pelik dan sebagainya lah. Okey, jadi kita akan tanya soalan-soalan macam tu. Okey, selain daripada tu juga kita nak dapatkan juga maklumat daripada pihak ketiga ni. Kita tak boleh kadang-kadang depend maklumat daripada parents je. Okey, jadinya kalau contoh anak itu sudah bertadika, kita akan dapatkan juga maklumat dari cikgu tadika bagaimana pergaulan anak itu di tadika, dia ada berinteraksi tak, ada buat eye contact tak, ada beri respon kepada cikgu dan sebagainya. Okey, itu benda pertama. Yang kedua, kita juga ada buat behavioral observation. Okey, seperti nama dia lah, behavioral observation. Kita buat pemerhatian tingkah laku. Okey, kita nak tengok bagaimana tingkah laku anak ini secara amnya. Kita nak tengok mood dia macam mana, bila kita panggil dia ada sahut tak. Okey, bila parents panggil macam mana dia respons, adakah ada eye contact. Okey, macam mana pula dengan body language dia. Okey, kalau dia nak sesuatu, boleh ke dia minta sendiri? Maksudnya ada ke body language yang dia boleh gunakan? Okey, dan sebagainya. Okey, itu yang kita buat semasa behavioral observation lah. Dan yang seterusnya kita buat penilaian. Kita menggunakan ujian lah. Ada ujian-ujian psikologi tertentu yang kita guna, yang di mana sebenarnya ujian psikologi ni memang dia dah standard dah. Okey, dia dah standard dah, biasanya standard worldwide lah. Yang mana dia dah dibuktikan, memang dibuktikan dari sudut reliability, validity dan sebagainya. Okey, dan kita nak contoh kita nak tanya satu soalan dekat anak-anak tu pun sebenarnya kami clinical psychologist, kami dah dilatih dan dari sudut untuk mentadbir soalan-soalan tersebut dan juga untuk buat scoring. Jadi kita akan gunakan alat-alat ujian ini berdasarkan simptom yang kita suspect.
Okey, sebagai contoh kalau saya suspek autism berdasarkan apa yang kita dapat maklumat sebelumnya, jadi kita akan gunakanlah alat-alat ujian psikologi untuk kita menilai keadaan anak tersebut. Okey? Okey. Dan akhir sekali selepas melakukan semua proses ini, kita cuba analisis data tu. Kita cuba nak orang kata kita cuba nak put up the puzzle together lah. Kita macam nak tengok apa yang kita macam suspek waktu awal tu dia macam masuk tak, ataupun kadang-kadang ia boleh jadi bukan sebarang kondisi. Mungkin ada anak tu ada masalah tingkah laku, masalah emosi dan sebagainya. Okey. Dan sebab tu saya cakap kadang-kadang proses ni sangat panjang dan rumit lah. Dia kadang-kadang dia bukan satu sesi je. Mungkin kita kena buat beberapa sesi. Jumpa ibu bapa, jumpa pula cikgu tadika, jumpa pihak ketiga. Okey. Buat pula ujian psikologi, buat pula pemerhatian tingkah laku beberapa kali dan sebagainya lah. Kebiasaannya itulah yang kita akan buat. Okey. Okey, so maksudnya kalau Azkirah sebagai psikologis klinikal lebih terlibat kepada penilaian, kemudian terlibat dengan bagi diagnosis lah. Maksudnya untuk menentukan sama ada kanak-kanak ni OKU ataupun tidak, dan juga terlibat dari segi treatment ataupun intervensi kepada kanak-kanak ini. Dan kita tahu Cikgu Ashraf adalah lebih kepada bahagian pendidikan ataupun lebih dikenali sebagai program pemulihan saiz integrasi PPKI lah. So, Cikgu Ashraf, kita nak tahu lah kan, macam tadi kita dengar kan Asmirah bagi tahu macam biasanya psikologi klinikal ni akan terlibat dari penilaian, bagi diagnosis. So, pada pandangan Cikgu Ashraf sendiri, bila ibu bapa tahu dan dapat maklumat diagnosis daripada pakar, daripada profesional, apa langkah pertama yang ibu bapa perlu lakukan untuk memastikan kanak-kanak OKU ini mendapat pendidikan yang sewajarnya? Okey. Sebenarnya bila dah kanak-kanak yang kanak-kanak ni dah didiagnosiskan oleh pakar profesional mengatakan mereka ni murid berkeperluan khas, orang kelainan upaya, langkah-langkah seterusnya sebenarnya dah benda yang senang sahaja bagi saya. Yang susahnya bila nak mendapatkan diagnosis tu yang susah. Fasa sebelum mendapat diagnosis itu yang fasa yang susah sebenarnya. Macam kanak-kanak autisma sebenarnya kalau ikut perkembangan kanak-kanak autisma tu boleh didetect, boleh disuspek oleh pakar-pakar ni bermula seawal umur 3 bulan. Tapi macam Cik Asmirah cakap tadi, dia ada penilaian yang panjang lah untuk memastikan benda tu. Okey. Berbalik pada soalan tadi, untuk selepas mendapat diagnosis, apa yang ibu bapa perlu buat adalah pertama sekali dia perlu memaklumkan kepada guru lah. Contoh kalau kata anak-anak ini adalah telah bersekolah, jadi dia akan maklumkan kepada guru dan membuat permohonan kepada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk mendapatkan kad OKU. Sebab syarat utama untuk murid-murid berkeperluan khas ni untuk masuk ke kelas PPKI, Pendidikan Khas Integrasi, Program Pendidikan Khas Integrasi, adalah perlu mempunyai kad OKU. Itu syarat utama. Bila dapat pengesahan daripada JKM dan kad dikeluarkan, barulah murid-murid ini layak untuk berada di kelas PPKI. Itu untuk cara untuk masuk ke kelas PPKI. Okey, bila sebenarnya itu dah masuk kelas PPKI. Tapi yang paling utama selepas mendapat diagnosis ni, ibu bapa sepatutnya lah, ibu bapa ni kita faham, bukan semua orang boleh menerima anak OKU. Bukan semua orang boleh terima kenyataan bahawa anak dia tidak sama dengan anak orang lain. Jadi perkara pertama yang saya rasa perlu dan sangat penting kepada ibu bapa adalah menerima menerima hakikat dan menganggap ini adalah satu anugerah. Kita tahu sebenarnya kita sebut murid berkeperluan khas ni adalah orang istimewa kan. Bukan murid tu saja istimewa. Kedua ibu bapa juga adalah golongan yang terpilih
dan sangat istimewa dianugerahkan murid berkeperluan khas, anak berkeperluan khas. Untuk selepas tu bila mana dia dah masuk ke kelas pendidikan khas, sebenarnya saya ada beberapa pengalaman di mana murid-murid yang mula-mula nak masuk kelas berkeperluan khas, mereka tidak dapat menerima kenyataan lah mula-mula sebab rasa berlainan daripada kawan-kawan yang sebaya. Tapi bila mereka masuk ke kelas pendidikan khas, mereka rasa lebih diberi perhatian yang lebih banyak lah sebenarnya. Dan mereka seronok ke sekolah, dan sebenarnya murid-murid berkeperluan khas mengikut kehadiran kelas saya sendiri, kita orang sentiasa mendapat 100% kehadiran waktu bersemuka lah. Okay, itu saja daripada saya. Okay, so maksudnya sebenarnya yang paling utama adalah untuk bagi ibu bapa untuk cuba menerima dulu bahawa anak mereka ini sebenarnya berbeza daripada orang lain, tetapi sama dengan tajuk kita malam ini, walaupun mereka berbeza tetapi sebenarnya mereka ini istimewa kerana mereka adalah anugerah untuk ibu bapa, kan? Okay. So mungkin Cikgu Ashraf boleh kongsikan dalam pendidikan terutamanya PPKI lah, kan? Apa kandungan pelajaran PPKI ini, adakah semata-mata mengikut silibus ataupun sebenarnya bergantung kepada kekuatan dan kekurangan pelajar tersebut? Okey, mengenai silibus pendidikan khas, sebenarnya ramai yang guru-guru arus perdana sendiri tidak tahu bahawa pendidikan khas mempunyai sangat banyak subjek yang sangat banyak dalam pendidikan khas ni sendiri. Tapi kita boleh bahagikan kepada 4 bidang yang utama, iaitu yang pertama bidang pengurusan kehidupan, terbahagi kepada 4 komponen, iaitu komponen pengurusan diri. Kita belajar cara untuk menguruskan diri, mandi, pakai baju, mengemaskan bilik. Kemudian kemahiran manipulatif, lebih kepada kemahiran motor. Kemudian pengurusan tingkah laku untuk pengubah suraian tingkah laku, dan yang komponen yang keempat ialah kemahiran hidup. Dalam kemahiran hidup ni pula terbahagi kepada beberapa perkara pula. Antaranya ialah kemahiran hidup menjahit, berkebun, dan memelihara binatang. Okey, bidang yang kedua ialah bidang akademik berfungsi. Bidang akademik berfungsi terbahagi kepada 4 subjek lah. Bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris dan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam teknologi maklumat dan komunikasi ni kita ada mengajar murid-murid menggunakan komputer lah. Okey. Bidang yang keempat ialah bidang kerohanian dan nilai-nilai murni. Dalam ni ada pendidikan agama Islam dan moral lah. Okey, yang terakhir ialah bidang sosial, riadah dan kreativiti. Dalam bidang sosial, riadah dan kreativiti ni terbahagi kepada 4 komponen, iaitu pendidikan jasmani, pendidikan seni, muzik, gerakan badan dan drama, sains, sosial dan alam sekitar. Jadi memang banyak, kita dengar memang sangat banyak. Silibus pendidikan khas ni sangat banyak. Kadang-kadang seorang cikgu tu kena mengajar hampir 5-6 subjek. Tapi memang kita dah didedahkan benda tu daripada awal lagi di peringkat IPG. Jadi benda tu tak ada masalah bagi cikgu pendidikan khas. Walaupun kedengaran seperti banyak silibus sebenarnya, tapi cara penyampaian dia sebenarnya bersifat fleksibel. Lebih kepada melihat kekuatan dan keupayaan murid itu sendiri. Ya, itu saja. Jadi maksudnya dalam kelas PPKI ini sebenarnya banyaklah berangkumi banyak aspek, kan, dari segi kemahiran hidup, dari segi kemahiran komputer, nilai murni, kerohanian pun ada juga, kan? Ya, betul. Okay. So biasanya kita nak tanya juga, betul, ada exam ke untuk PPKI ni? Ada exam ke? Ada. Exam tu berbentuk, exam tu pun memang kita menjuruskan kepada keupayaan murid sendirilah. Sebab exam pun kita yang buat, guru pendidikan khas itu sendiri yang buat. Jadi kita boleh tahu setakat mana keupayaan murid kita. Okay.
Okey, soalan seterusnya ni untuk panel kita Asmirah. Mungkin Asmirah boleh kongsikan pandangan Asmirah kan? Sebab tadi Cikgu Ashraf dah kongsi panjang lebar silibus dan juga kandungan pelajaran untuk kanak-kanak yang berada di PPKI. Mungkin Asmirah boleh kongsikan selain pendidikan, apa lagi bidang yang lain yang mungkin boleh diberi perhatian dalam mengoptimumkan potensi anak-anak OKU. Okey. Okey, sebenarnya seperti yang kita tahulah, kita ni, kita setiap manusia memang unik dengan cara kita tersendiri. Okey, begitu juga dengan anak-anak istimewa ini. Okey, mereka mempunyai minat dan potensi yang berbeza. Okey. Jadinya sebenarnya banyak bidang selain bidang pendidikan yang mereka boleh explore. Okey. Jadi itu bergantung kepada anak-anak itu sendiri. Okey, bergantung kepada anak-anak itu sendiri. Tapi apa yang sebagai contoh orang terdekat atau ahli keluarga terdekat sebagai parents boleh buat untuk optimumkan potensi anak-anak istimewa ini? Okey, seperti yang Cikgu Ashraf cakap tadi, okey, yang pertama mestilah memang, walaupun saya akui mungkin memang sukar untuk kadang-kadang parents terima keadaan anak mereka. Tak kisahlah dari sudut pembelajaran ke mungkin ketidakupayaan yang lain, tapi pertama sekali parents kena terima hakikat yang anak mereka adalah anak yang terpilih. Okey, anak mereka ada kondisi sedemikian. Okey, penting untuk mereka menerima keadaan ini supaya kita boleh pergi kepada fasa-fasa seterusnya. Okey, sebab yang seperti yang kita tahu, anak-anak ini sebenarnya sedang berkembang, mereka sedang membesar. Okey, jadinya selepas penerimaan itu, apa yang kita kena buat, macam yang saya cakap tadi, mereka istimewa dengan keadaan mereka sendiri. Apa yang kita kena buat, kita kena percaya. Okey, kita kena percaya yang anak kita ada potensi dan keupayaan tersendiri. Okey, walaupun mungkin adaptasi mereka berbeza dengan kanak-kanak tipikal yang lain, tapi kita kena percaya yang mereka ada keupayaan sendiri untuk melakukan apa-apa aktiviti atau kalau mereka nak approach lah apa-apa minat yang mereka ada. Okey, kita kena bagi diorang explore sebenarnya. Okey, kita kena bagi diorang explore. Sebagai contoh, ini pengalaman saya sendirilah kan. Saya pernah berdepan dengan individu yang dia memang sangat suka baking. Dia sangat suka baking. Okey, dan sekarang parents dia explore sama-sama minat baking dia dari kecil sampai sekarang dia dah meningkat remaja, yang sekarang dia dah boleh jual sendiri produk dia. Okey, dia dah boleh jual sendiri produk dia. Dia jual lah kek, kuih tart, cornflakes dan sebagainya lah, macam-macam yang dia jual. Okey, tapi apa yang menariknya, perkongsian daripada parents tu sendirilah kan. Sebab parents sangat engage dengan anak-anak. Parents sangat support anak-anak. Okay, sebab anak-anak kadang-kadang memang mereka rasa nak explore tapi mereka takut. Yelah, sebab kita takut kan, kita tak tahu apa benda yang kita nak expect dan sebagainya. Mereka ada minat. Jadi parents sebagai insan yang mereka rasakan tempat paling selamat untuk mereka tuju, okay, boleh bersama dengan mereka untuk explore minat mereka, potensi mereka. Okay, bila dah rasa selamat, mereka akan rasa nak cuba banyak benda secara independen. Walaupun awalnya memang akan perlukan banyak assistant, perlukan banyak bantuan daripada parents dan orang terdekat. Okay, dan kadang-kadang juga mungkin proses ni ambil masa yang sangat lama. Kita nak tahu apa sebenarnya potensi anak tu. Tapi kita kena cuba. Kita kena start dari awal sebenarnya. Seperti yang kita tahu, atlet Paralimpik kita yang baru-baru ni, Abdul Latif Romli, kan? Beliau adalah contoh yang sangat inspiring, saya yakin, kepada golongan OKU di luar sana. Walaupun beliau mempunyai masalah pembelajaran, tapi beliau boleh menunjukkan talent beliau dalam bidang lain. Itu adalah contohnya lah. Okey? Okey. Okey. Jadi saya tertarik sebenarnya dari awal perkongsian kan, Cikgu Ashraf pun bagi tahu tadi kan, apa yang penting adalah menerima. Lepas menerima, kena percaya dan explore bersama anak-anak potensi yang mereka ada.
Kan, macam Cikgu Aisyah cakap juga tadi yang dalam pendidikan pun lebih fleksibel lah kalau dengan kanak-kanak PPKI ni. Maksudnya bagi ruang untuk mereka explore apa potensi mereka. Kemudian sebagai ibu bapa ni kena sokong dan bantu. Barulah anak-anak boleh discover ataupun jumpa apa potensi yang mereka dapat dan akhirnya mungkin kita akan tengok berapa ramai lagi anak-anak OKU ni yang lahir dan menjadi seperti Abdul Latif Ramli, insyaAllah. Okey, baik. Saudari Asmira, kita nak tanya lah kan, macam kalau cakap pasal terapi psikologi ataupun terapi occupational kan, apa keperluan sebenarnya terapi dan psikologi dan occupational ni dalam membantu fungsi kehidupan anak-anak? Adakah macam semua kanak-kanak OKU memerlukan terapi psikologi dan juga occupational? Mungkin saudari Asmira boleh kongsikan. Okey, baik. Dia seperti yang saya cakap bergantung pada anak itu sendirilah. Ada parents yang dia dapat detect kondisi anak awal, jadinya anak tu memang dah dia dah buatlah macam-macam stage, macam dah diagnosis, dah dapatkan kad OKU dan sebagainya. So kita dah tahu kondisi sebagai anak tu sebenarnya macam mana. Jadi ramai parents terutama sekarang lah, mereka dah ada awareness untuk hantar anak dekat pusat-pusat terapi. Yang di mana pusat-pusat terapi ni memang ada sediakan pelbagai jenis intervensi awal untuk kanak-kanak supaya kita sebenarnya boleh catch up dengan perkembangan mereka. Seperti yang kita tahu, sebagai contohnya autism, ada banyak aspek perkembangan yang mungkin agak lambat jika dibandingkan dengan kanak-kanak sebaya. Okey, jadi intervensi awal ini membantu untuk top up dari segi banyak benda lah. Okey, intervensi awal kebanyakannya yang kita akan biasanya kita tengok ada include speech therapy. Okey, speech therapy, terapis percakapan lah. Okey, terapis percakapan akan handle anak-anak yang mungkin ada masalah kesukaran bercakap lah. Okey, atau mungkin memang tak ada langsung words. Okey, dan seperti yang Cik Marjan sebut tadi, terapis cara kerja lah. Okey, terapis cara kerja, okey, banyak membantu anak-anak ini untuk Cik Marjan boleh dengar ke? Boleh dengar? Ya, Cik Marjan. Okey, tadi terapis cara kerja lah. Okey. Okey, saya sambung ya. Okey, boleh. Okey, jadinya apa yang terapis cara kerja ni buat, dia sebenarnya cuba untuk membantu dari segi aspek mungkin aktiviti fizikal, aktiviti harian anak-anak, sebab mungkin ada anak-anak yang tak di toilet train, jadinya memang OT, memang ini kerja dia lah, memang dia akan bantu. Okey, ada anak-anak seperti anak-anak autism lah, terutamanya mereka mempunyai masalah sensori. Okey, jadi kebiasaannya terapi secara kerja memang akan banyak bermain menggunakan sensory play, yang di mana ia akan merangsang otak mereka lah, dan seterusnya boleh kita nak cakap macam mana, improve diorang punya perkembangan. Okey, jadi soalan yang pertama tadi, bila Cik Marjan tanya tadi, adakah perlu? Okey, memang perlu. Okey, tapi terapi psikologi pula bergantung kepada kondisi anak itu. Kebiasaannya bila parents dah hantar kepada terapi lain, anak-anak itu dia dapat berkembang dengan cara dia sendiri. Okey, terapi itu sebenarnya pun agak cukup. Okey, sebab ada tingkah laku atau tantrum dan sebagainya, dia improve apabila anak-anak melalui terapi itu sendiri. Okey, dan mungkin juga ada kes yang terapis secara kerja atau speech therapist lah dan sebagainya, bila ada situasi yang mana mereka mungkin ada isu yang mereka tak dapat handle. Jadi kebiasaannya mereka akan refer lah kepada clinical psychologist. Okey, yang di mana mungkin kita akan, sebagai contoh, kalau anak itu ada mempunyai masalah tingkah laku, okey, jadi kita akan buat intervensi untuk masalah tingkah laku itu. Kebiasaannya apa yang kita buat, kita akan buat intervensi yang dikenali sebagai behavior modification juga. Okey, tujuan utama behavior modification ni, kita cuba nak
kurangkan certain tingkah laku, setengah tingkah laku yang macam memang mungkin mengganggu mengganggu proses perkembangan dia ke, atau memang macam bila anak tu di psychology center mungkin terapis sendiri bagi tahu mungkin dia ada masalah aggression dan sebagainya. Jadi ini yang kita cuba nak kurangkan, dan pada masa yang sama mungkin ada setengah tingkah laku yang positif kita cuba nak tingkatkan. Itu intervensi yang kita akan cuba buat pada kebiasaannya lah. Okey. Jadi bergantung kepada anak itu sebenarnya. Okey, terapi itu. Okey. So maksudnya terapi ni sama ada terapi psikologi atau terapi occupational, terapi psikologi ni bergantung kepada anak lah. Bergantung kepada kefungsian, bergantung kepada keupayaan dan juga bergantung kepada perkembangan mereka sendiri kan. Tapi betul, terapi psikologi dan terapi psikologi ini sangat penting dan sangat perlu untuk membantu menyokong mereka. Dan intervensi yang terbaik adalah intervensi yang awal. InsyaAllah. So, Cikgu Ashraf, mungkin Cikgu Ashraf nak kongsikan, mungkin yelah sekarang kan dalam musim pandemik ni anak-anak pun kebanyakannya berada di rumah walaupun kita dah dapat announcement yang mungkin PPKI pun dah nak start balik, dah nak kembali ke sekolah. Cuma kita nak minta Cikgu Ashraf kongsikan tips untuk menguruskan kanak-kanak OKU kepada ibu bapa, terutamanya di musim pandemik ini, insyaAllah. Bila bercakap mengenai cara menguruskan anak-anak MBK di rumah, kita kena akui sebenarnya benda ni bukan perkara yang mudah. Kita orang luar boleh cakap macam-macam lah, ibu bapa, cikgu-cikgu, guru-guru daripada pendidikan boleh bagi tahu macam-macam cara, bagi tahu ni, bagi tahu tu, A ni, B, C ni, macam dia. Tapi hakikatnya perkara itu tidak semudah apa yang diungkapkan. Kerana yang pertama, murid-murid kita kena tahu, murid-murid MBK ni dia berlainan ketika sikapnya berlainan ketika berada di rumah lain, ketika di sekolah lain. Jadi perkara tu menyukarkan. Macam contoh, bila berada di sekolah, murid-murid MBK ni sangat-sangat behave. Mungkin sebab pendekatan, mungkin sebab guru ni dianggap orang luar, jadi lain cara dia berinteraksi dengan guru. Manakala bila berada di rumah bersama kedua ibu bapa, mereka menganggap mereka itu adalah keluarga mereka. So mereka boleh tunjukkan perangai sebenar mereka. Jadi cikgu nak bagi tahu, okey, awak dekat rumah ibu bapa buat macam ni, benda tu tak cukup valid lah, tak boleh nak pakai semuanya sekaligus. Tapi walau bagaimanapun, saya yakin dan percayalah ibu bapa yang dianugerahkan anak berkeperluan khas ni sebenarnya macam saya sebut, sebenarnya golongan yang terpilih. Sebab saya sebut sendiri anugerah. Kerana mungkin anugerah murid ni sebenarnya anak-anak ini akan menjadi jambatan ibu bapa ini ke syurga. InsyaAllah lah. Berbalik kepada tips tadi, saya hanya boleh kongsikan beberapa tips lah yang saya rasa insyaAllah boleh guna pakai lah. Yang pertama sekali, tips yang pertama saya rasa ibu bapa kena memahami diagnosis dan kondisi anak-anak. Apa yang anak-anak itu didiagnosis oleh CP, oleh doktor, macam apa benda, apa sebenarnya penyakit anak kita tu, apa kondisi anak kita tu. Bila kita tahu kondisi anak kita, macam contoh autisma dia tidak boleh memandang direct eye contact, dia tak ada. Jadi kita tak boleh paksalah dia untuk tengok eye contact dengan kita. Macam untuk ADHD dia orang ada masalah hyperaktif. Bila hyperaktif ni dia orang cara untuk handle budak kanak-kanak hyperaktif memerlukan rasangan dari segi sentuhan, gosok, macam tu. Okey, jadi itu bila kita memahami diagnosis kondisi anak-anak ini, kita boleh buatlah intervensi di rumah. Okey. Yang kedua ialah menjaga kesihatan diri daripada segi fizikal dan mental lah. Ni bukan kesihatan anak-anak tu, kesihatan kedua ibu bapa tu. Sebab anak-anak ni memerlukan perhatian yang sangat tinggi daripada kedua-dua ibu bapa. Jadi bila
kita nak memberikan perhatian kepada anak-anak ni, kita sendiri kena mempunyai kesihatan yang baik lah, kena jaga, kena cukup makan, kena cukup rehat. Barulah kita boleh memberikan 200% kepada anak-anak itu. Okey, seterusnya sentiasa melihat sisi positif pada diri anak. Sisi positif. Yang ni saya nak kongsikan pengalaman saya sendirilah. Pada tahun pertama saya mengajar murid pendidikan khas, saya rasa agak terkilan. Sebabnya ada seorang murid saya sendiri, saya ajar hampir 6 bulan huruf A. Huruf A saja saya ajar selama 6 bulan. Tetap tak dapat. Jadi saya masa tu saya rasa sangat down dan saya rasa macam gagalnya aku sebagai seorang guru. Apa benda aku belajar 5 tahun setengah dekat IPG. Lepas tu pergi pula praktikal selama beberapa bulan tu. Didedahkan dengan murid-murid berkeperluan khas. Tapi bila nak mengajar huruf A dah 6 bulan gagal. Tapi pada masa yang sama sebenarnya kalau kita melihat kepada perkembangan murid itu secara holistik, kita boleh nampak sebenarnya bila murid itu masuk, daripada mula saya masuk sekolah tu, daripada dia tidak boleh memberi perhatian, sekadar boleh memberi perhatian selama 5 minit, dia boleh memberi perhatian lebih pada tu, 15 minit, 10 minit. Itu adalah satu benda yang kita boleh raikan. Itu tip yang keempat, iaitu raikan setiap kejayaan anak walaupun kecil. Walaupun benda tu macam contoh, hari ini dia boleh bangun sendiri tanpa kita kejutkan, dia dah bangun sendiri, dia boleh pergi mandi sendiri. Itu pun kita boleh raikan, tahniah, bagus, ni kita kena berikan penugahan positif dalam bentuk rasangan, sentuhan dengan kata-kata yang baik. Itu tips yang keempat. Dan tips yang terakhir ialah jangan menjangkakan sesuatu yang mustahil. Kita tahu murid-murid berkeperluan khas ni, anak-anak OKU ni, ada yang hebat dan berjaya, yang mampu pergi ke antarabangsa macam Latif Romli, Ziyad Zulkifli. Tapi kita tak boleh meletakkan anak kita ni pun boleh macam tu. Tak boleh terlalu mengharapkan. Benda tu berkemungkinan, tapi bila kita terlalu meletakkan harapan yang terlalu tinggi, nanti kita sendiri akan kecewa. Jadi kita tengok perkembangan anak-anak kita guide je. Kita tengok dia kecenderungan dia ke arah mana, kita cuma tolong saja, support saja. Sebab setiap individu itu adalah berlainan. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Ashraf. Maksudnya yang penting sekali adalah pertama sekali kita kena faham dulu keadaan anak kita tu macam mana kan. Sebab untuk setiap keadaan pun, untuk setiap disability pun berbeza. Kita tak boleh nak pukul rata lah. Mungkin jiran kita, na'udzubillah min zalik, anak dia ada condition ADHD. Dan kita, na'udzubillah min zalik juga, ada condition autism. Kita nak samakan anak dia dengan anak kita, tak boleh lah sebab setiap disability tu berbeza. Okay? So berdasarkan perbezaan itulah kita kena tengok apa potensi mereka, apa kekurangan mereka, dan bila kita nampak potensi dan kejayaan mereka, walaupun sikit kita kena raikan dengan pujian, mungkin boleh bagi hadiah sama macam kita layan anak-anak kita yang biasa kan. Okay. So untuk Asmirah kan, untuk saudari Asmirah kita nak tanyalah kan, mungkin tadi kita pun bercakap tentang penerimaan, kita bercakap tentang kepercayaan. Kadang-kadang kanak-kanak ni mereka sendiri seperti yang dikongsikan oleh Cikgu Ashraf tadi kan, mula-mula bila diorang ni kena masuk sekolah, diorang rasa macam diorang berbeza dari orang lain dan diorang pun tak nak terima. Jadi macam mana kita nak cakap dengan anak-anak ni tentang disability, tentang kurang upaya, kelainan upaya. Mungkin saudari Asmirah boleh kongsikan. Okey, Cik Marjan, sebelum tu kiranya kita nak bercakap dekat anak-anak yang tipikal atau anak-anak yang mempunyai disability itu sendiri? Anak-anak yang punya disability. Okey. Okey, kadang-kadang anak-anak yang mempunyai anak-anak istimewa ini, pengetahuan mereka dan tahap kognitif mereka mungkin berbeza. Okey, mungkin berbeza.
tapi ada setengah anak apabila kita cuba terangkan dekat mereka, mereka boleh faham sebenarnya. Okey, walaupun kita nampak macam mereka tak tahu tapi sebenarnya mereka faham. Okey, dan benda yang paling menarik adalah kita mudah takut dengan benda yang kita tak tahu. Betul? Kita macam sebab kita tak tahu apa benda kita nak expect. Jadi anak-anak itu pun sama je macam kita. Macam kita kalau contoh kita nak pergi interview ke, kita nak masuk U, kita takut sebab banyak sangat benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa benda sebenarnya nak expect. Okay? Jadi apa yang parents lah terutama boleh buat, cuba sediakan anak-anak itu, okay, sebelum mereka contoh nak masuk PPKI lah, contohnya macam Cik Marjan bagi tahu tadi itulah. Okey. Cuba beritahu sebenarnya apa kondisi mereka. Okey. Dan kalau boleh jangan cuba maksudnya macam jangan cuba meletakkan perbezaan yang terlampau antara mereka dan anak-anak tipikal di luar sana. Okey. Mereka berbeza tapi cuba kita kena cuba explain dekat anak-anak yang mereka berbeza dengan cara mereka tersendiri. Okey. Kadang-kadang anak-anak pun mungkin tak tahu kondisi mereka kan. Jadi apa yang parents boleh buat, cuba educate. Okey, contoh Mira kalau nak buat satu benda ni mungkin Mira perlukan bantuan mama. Okey, mungkin kakak tak perlukan bantuan mama sangat. Tapi Mira perlukan bantuan mama sebab kondisi Mira macam tu. Tapi ini bukan maksudnya Mira tak boleh buat. Okey, tapi Mira boleh buat tapi mungkin Mira perlukan bantuan sedikit bantuan daripada mama. Okey, dan cuba juga bagi tahu benda yang sama, okey, supaya dia rasa macam Cikgu Ashraf cakap tadi, dia rasa macam diraikan, dia rasa macam sama. Okey, cuba bagi tahu apa yang dia sama dengan anak-anak tipikal lain. Okey, Mira pun boleh main macam anak-anak lain. Mira pun boleh makan, boleh tidur, boleh keluar bersama dengan boleh keluar dengan mama, pergi shopping mall dan sebagainya. Okey, jadi kita cuba sampaikan maklumat itu dalam bentuk paling mudah lah saya cakap supaya mereka sebenarnya kadang-kadang saya akui lah bukan mudah nak terima sebab anak-anak itu yang lalui sebenarnya sebab mereka yang akan berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh cuba buat adalah kita cuba prepare mereka sebelum mereka pergi ke PPKI dan sebagainya. Okey, maksudnya walaupun kita rasa macam anak kita ni istimewa, kita selalu expect yang macam anak kita tak faham dan sebagainya, tapi kita kena cuba untuk prepare mereka, cuba terangkan kepada mereka menggunakan bahasa yang paling mudah. Dan walaupun mungkin betul dia tak faham, tapi penting untuk kita teruskan lah, praktis kan, biasa bagi tahu. Mungkin one day pun anak-anak akan faham dan bersedia. Okay. Kita nak tanya, sebelum kita ke soalan terakhir, kita nak bagi tahu kepada penonton Wabi-Sabi, mungkin kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan komen. Sekejap lagi kita akan bacakan soalan yang berikutnya, insyaAllah. Baik, soalan yang terakhir untuk Cikgu Ashraf. Okey, mungkin Cikgu Ashraf boleh kongsikan apa harapan dan perkembangan dalam pendidikan OKU, terutamanya di Malaysia lah. InsyaAllah. Daripada segi harapan, sebenarnya telah banyak harapan saya kepada dunia pendidikan khas ini telah tercapai lah saya rasa. Sebagai contoh, kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang sangat besar lah untuk pembangunan pendidikan murid-murid berkeperluan khas. Pada tahun 2019, sebanyak 150 juta wang diperuntukkan untuk membuka kelas-kelas pendidikan khas PPKI ini. Dan murid-murid ini juga menerima EMK setiap bulan. EMK ialah Elang Murid Khas. Lagi satu, stigma masyarakat pada murid berkeperluan khas pun pada saya dah berubah. Sebelum ni kita macam Cik Asmirah sebut tadi, kita takut pada benda yang kita tak kenal kan. Benda ni macam jarang ada kita. Macam contoh saya sendiri dulu masa saya bersekolah rendah dalam darjah 3, saya tak silap saya lah, ada seorang murid yang sekarang kalau saya ingat balik mungkin dia tu ada masalah pembelajaran sebenarnya. Tapi masa tu kelas PPKI agak terhype. Dalam satu daerah tu pun tak banyak program pendidikan khas. Jadi masa tu
agak sukar, dia terpaksa berada di kelas arus perdana. Tapi sekarang kelas PPKI kita nampak rata-rata dalam satu daerah tu boleh ada sehingga 10 buah sekolah untuk yang mempunyai program PPKI. Jadi dari segi apa panggil, dari segi pendidikan tu, benda tu dah tak susah untuk mendapat pendidikan untuk murid berkeperluan khas. Dan masyarakat pun sudah sedarlah mengenai pentingnya pendidikan untuk murid-murid berkeperluan khas. Kalau dulu kalau katalah budak itu mempunyai kelainan upaya, masyarakat akan menggelarkan mereka gila. Walhal mereka tu bukan gila, mereka kelainan upaya kan. Jadi sekarang kita dah tahu, masyarakat pun dah tahu apa tu ADHD, apa tu autisma, apa tu Down syndrome. Masyarakat dah dapat membezakan benda tu. Jadi dari segi stigma masyarakat Malaysia pun saya rasa rata-rata dah tahu mengenai pendidikan khas, dan sebenarnya media massa pun memainkan peranan yang sangat penting untuk menyebarluaskan benda ni. Kita boleh tengok seperti contoh dulu Shah Rukh Khan pernah berlakon My Name is Khan tu, dan dekat perfilman Malaysia pun ada membuat banyak cerita-cerita mengenai murid-murid berkeperluan khas. Cuma mungkin satu harapan saya, lebih ramailah rakyat Malaysia seperti Ziyad Zulkifli dan Latif Romli yang dapat dilahirkan, bukan hanya dalam bidang sukan, tapi pendidikan dan lain-lain lah. Itu saja harapan saya. InsyaAllah kita doakan semoga harapan dan perkembangan ini semakin bertambah baik. Yang Cikgu Asnaf katakan tadi, sebenarnya media massa ni memang memainkan peranan yang sangat penting. Utamanya macam apa yang kita tengah buat sekarang ni kan, FB Live ni pun salah satu usaha untuk meningkatkan lagi kesedaran dan pengetahuan berkenaan kanak-kanak OKU. Baik, kita nak tengok ada soalan daripada penonton. Okey, kita ada soalan penonton DM, ada orang post soalan ni dekat panel kita, Cik Asmira. Okey, soalannya, adakah sikap parents, contohlah parents yang mungkin tak boleh nak terima kan anak-anak ni OKU, akan mempengaruhi level of severity kanak-kanak ni? Maksudnya macam bila diorang tak boleh terima, maksudnya keadaan anak-anak ni akan lebih teruk. Okey, baik. Okey, tadi kita dah sembang sikit kan pasal penerimaan ibu bapa. Okey, memang macam yang Cikgu Ashraf cakap tadi, mudah sebenarnya kita di sini nak bercakap ibu bapa kena terima hakikat dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka yang tengah mengalami situasi tersebut lah. Okey, tapi dari segi maksudnya soalan yang Cik Marjan utarakan tadi, adakah penerimaan parents, contoh parents tak terima, adakah ia akan menyebabkan simptom anak jadi severe dan sebagainya? Okey, seperti yang kita tahu, anak-anak ni macam yang saya cakap tadi, dia tengah berkembang. Okey, dia tengah berkembang. Okey, jadinya waktu awal sebagai contoh 3 ke 6 tahun, 3 ke 8 tahun adalah waktu yang sangat macam crucial, sangat penting untuk perkembangan mereka. Kalau contoh parents dah dapat detect awal ada something masalah dengan anak mereka, tapi mereka mungkin masih in denial, mereka tak boleh nak terima keadaan anak mereka sama ada mereka dah dapatkan diagnosis dan atau tidak, ini akan menyebabkan peluang anak itu untuk catch up dengan perkembangan tadi, dia akan delay. Okey, dia akan delay. Jadi mungkin ada banyak benda, banyak aspek yang anak-anak itu sepatutnya boleh buat dengan lebih cepat. Maksudnya macam walaupun memang ada delay lah hakikatnya, tapi sepatutnya anak tu boleh catch up sikit dengan perkembangan tu melalui terapi dan sebagainya. Tapi kalau parents still in denial, maksudnya mereka mungkin tak ada inisiatif lah untuk ke peringkat seterusnya. Mungkin bila mereka in denial, mereka tak terfikir pun untuk hantar anak ke early intervention. Okey, mungkin tak terfikir untuk dapatkan penilaian dan seterusnya.
dan di mana masa ini sangat berharga sebenarnya. Okay, lagi lama kita biarkan gap tu, lagi banyak perkembangan anak mereka jadi delay. Okay, mungkin Cik Marjan pun ada pengalaman, ada yang bila parents macam tak dapat terima hakikat, umur 10 tahun, 9 tahun masih lagi tidak dapat buang air secara independen, masih belum lagi toilet train, sebab parents tak dapat lagi nak terima keadaan anak itu. Mereka, apa yang mereka buat, mereka berharap suatu hari nanti anak mereka akan menjadi normal. Okay? Yang tu agak sukar lah, yang kita kena maksudnya parents kena cepat cuba terima hakikat ni supaya kita boleh proceed untuk perkembangan anak yang seterusnya lah, supaya mereka boleh catch up dengan banyak perkembangan yang lain. Okay? Okay. Maksudnya sedikit sebanyak kalau ibu bapa, sikap ibu bapa dan juga attitude ibu bapa kepada penerimaan bahawasanya anak mereka ni adalah kanak-kanak kelainan upaya mempengaruhi dari segi perkembangan anak-anak juga. Okay? So yang penting apa yang kita harus tekankan adalah intervensi yang terbaik adalah intervensi yang terawal lah. Jadi kalau nampak anak tu dah nampak lain sikit, walaupun kita rasa macam biasalah budak-budak baru 5 bulan, nanti 6 bulan dia boleh lah catch up kan. Tapi sebenarnya kita yang paling kenal anak kita macam mana. So kalau kita nampak anak kita lain, boleh sentiasa reach out kepada mana-mana profesional untuk mendapatkan nasihat. Maknanya kalau anak kita okey, then Alhamdulillah. Kalau anak kita ada problem pun kita boleh detect awal dan kita boleh bekerja dengan lebih awal. Baik, kita ada soalan untuk, saya rasa soalan ni Cikgu Ashraf mungkin boleh jawab, daripada Muhammad Khairul Tarmizi. Assalamualaikum. Mohon pandangan bagaimana pula dengan masalah anak disleksia dan bagaimana dengan hala tuju anak yang ada masalah disleksia? Disleksia ni dia ada kategori dia ada tahap dia kan. Disleksia ni ada tahap yang mild dan yang lebih teruklah sikit. Sebenarnya pada saya disleksia ni benda yang sangat benda kalau cikgu dia kalau kata murid disleksia ni kita tak ada masalah sangat lah sebenarnya. Dari segi tingkah laku tak ada masalah. Cumanya disleksia ni dia terbalik kiri kanan huruf B dan D. Itu saja sebenarnya. Kita pun boleh tengok sebenarnya orang-orang yang disleksia yang berjaya pun kita boleh tengok ramai dah disleksia yang berjaya. Dan saya pun ada pensyarah yang hebat yang sebenarnya dia dulu dia disleksia dan masih lagi disleksia. Dia mempunyai masalah untuk menulis perkataan. Sebagai contoh kalau nak tulis perkataan mohon tu, huruf M-O-H-O-N tu ada, cumanya kedudukan huruf tu yang berterabur. Cumanya bila kita baca kita boleh faham lah. Sebab tu bila dia menulis artikel, dia memang sangat penulis yang hebat, menulis artikel yang banyak. Jadi dia memerlukan orang lain untuk perbetulkan balik ejaan dia. Jadi disleksia ni pada saya memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita kena memberi perhatian lah kepada kepada anak kita tu. Kalau kata dia ada masalah menulis tu, kita boleh cubalah perbetulkan sikit-sikit, lama-lama dia boleh, benda tu boleh dirawati lah. InsyaAllah tak ada apa tu. Masalah disleksia adalah masalah yang bagi saya masalah kecil lah sebenarnya. Maksudnya macam dari segi pandangan Cikgu Ashraf sebagai cikgu dalam bidang pendidikan ni, kalau disleksia ni biasanya lebih kepada masalah pembelajaran lah. Kebiasaannya anak-anak disleksia juga tak ada masalah komorbid ataupun macam masalah tingkah laku kurang lah. Maksudnya ada possibility tapi lebih kurang berbanding yang lain lah. Okay. Yes. So kita ada soalan dari penonton juga di Instagram. Madangkan tadi saudari Asmira ada kongsikan macam mana, saudari Asmira ada kongsikan macam mana nak orang kata bercakap dengan anak-anak yang OKU kan, bercakap dengan anak-anak. Macam mana pula dengan anak-anak yang normal?
Okey, baik. Boleh dengar ke suara saya, Cik Marjan? Boleh. Okey. Okey, so macam mana kita nak bagi tahu anak-anak yang normal mengenai anak-anak yang istimewa? Itu soalan dia, betul? Betul. Okey. Maksudnya macam contohlah macam kadang-kadang macam adik-beradik mereka kan kadang-kadang nampak macam adik-beradik ni lain sikit daripada yang lain. So dia akan ada stigma ataupun macam kenapa adik-beradik aku ni lain kan. So macam mana kita sebagai ibu bapa ni nak explain kepada anak-anak yang biasa ni tentang kanak-kanak yang apa orang kata istimewa. Okey. Okey, sebelum saya bagi tahulah sedikit tips lah mungkin macam mana kita nak share. Saya nak share pengalaman saya sendiri. Okey. Ini mungkin kisah mungkin waktu saya masih kecil lah, waktu saya masih 7 tahun, 8 tahun. Saya masih ingat saya ke masjid bersama dengan kakak saya. Okey, waktu tu nak semayang lah kan, pergi masjid kan. Okey, waktu tu dari jauh saya nampak seorang kanak-kanak yang mungkin tua sikit lah dari saya, 2 atau 3 tahun. Saya nampak dia lain. Saya nampak dia lain dari saya. Okey, apa yang saya buat, automatik saya rasa takut. Sepanjang saya solat tu, dari awal sampai akhir, saya takut. Apa yang ada dalam fikiran saya takut. Macam mana kalau dia datang, tarik telekong saya ke, datang pukul saya ke. Itu yang bermain dalam fikiran saya. Okay? Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kita akan takut dengan benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa nak expect. Kita tak ada information pasal situasi atau kondisi itu. Okay? Jadi sebab tu saya takut. Okay? Walaupun hakikatnya lepas saya habis semayang tu memang tak jadi apa pun. Dan saya memang dalam ketakutan lah, saya tak bagi tahu pun parents ke kakak saya ke, saya tak bagi tahu pasal situasi tu. Okay? Dan apabila pula saya masuk ke sekolah menengah, saya mula perasan yang mereka adalah berbeza. Berbeza dengan cara mereka sendiri. Tapi mereka masih melakukan segala benda yang saya lakukan. Mungkin dari sudut pelajaran menengah, saya mula perasan yang mereka adalah berbeza. Berbeza dengan cara mereka sendiri. Tapi mereka masih melakukan segala benda yang saya lakukan. Mungkin dari sudut. Dan apa juga Cik Marjan boleh dengar ke? Hello. Dengar. Ya, dengar. Dengar. Tadi macam dia punya timing tu macam ni. Sekarang okey. Okey, jadi bila dah masuk sekolah menengah tu, saya perasan yang mereka berbeza. Dan sedikit sebanyak saya dah ada informasi yang ada certain benda yang mereka tak boleh buat. Tapi yang fungsi-fungsi lain mereka boleh buat sebenarnya sama macam saya. Mereka makan, tidur dan mereka tak berbahaya pun sebenarnya sebab yelah kita tak tahu kan time tu. Jadi bila meningkat dewasa baru saya ada kefahaman tentang benda-benda macam tu. Okey, sama juga apabila kita nak bagi tahu anak-anak normal ni mengenai anak-anak istimewa ni, macam yang saya cakap lah, mereka ada stigma, mereka mungkin takut sebab mereka tak tahu. Okay, jadi apa yang parents cuba boleh buat adalah educate mereka lah. Cuba bagi tahu. Sebagai contoh kalau kita ambil kes mungkin ada sepupu ke dengan autism. Ibu bapa mungkin boleh cuba explain apa kondisi dia sebenarnya. Okay, kenapa abang tu buat macam tu? Okay, abang tu buat macam tu sebab kondisi dia macam ni. Okay, lepas tu bagi tahu pula macam yang saya cakap tadi, apa benda yang sama. Okay, supaya anak-anak tu boleh relate sebenarnya, yang sebenarnya kita semua ni berbeza. Sebenarnya kan, kita semua ni adalah manusia yang berbeza. Tapi mereka ada benda yang mereka boleh buat dengan maksudnya kadang-kadang normal boleh buat. Mungkin ikat tali kasut dan sebagainya boleh buat sendirilah. Tapi mungkin anak-anak istimewa ini perlu kebakan bantuan parents dan sebagainya. Jadi kita cuba educate mereka. Kita cuba beri informasi yang sepatutnya lah kepada anak-anak supaya mereka tahu. Okey, dan pada masa yang sama kita tengah cipta kesedaran lah kepada mereka. Sebab anak-anak tahu, oh abang tu lain sikit sebab ni. Dia dah tahulah. Okey? Okey. Okey. Betul. Maksudnya ibu bapa lah yang bertanggungjawab kan dalam beri kesedaran dan pengetahuan ni. Tapi saya kira sebelum ibu bapa nak bagi kesedaran, nak bagi penjelasan ni, ibu bapa dulu kena cari tahulah, kena cari maklumat kan. Sekarang kita berada di era semua di hujung jari, boleh dapatkan maklumat di internet. Tapi pastikan maklumat yang sahih.
Okey, baik. Mungkin kita nak ambil soalan yang terakhir. Kita ada soalan, ni mungkin kedua-dua panel boleh kongsikan. Ada ke pengalaman anak istimewa yang boleh baca Al-Quran dengan baik? Okey, saya kongsikan dululah. Sebenarnya saya ada seorang anak murid yang dia masalah autisma, ada smile dan ada disleksia sedikit. Dia merupakan anak seorang pegawai agama di UiTM lah. Dia pernah mewakili sekolah saya dalam pertandingan mahabah peringkat daerah. Jadi dia kalau sebab di peringkat di kelas PPKI kita ada subjek pendidikan Islam. Dalam silibus pendidikan Islam itu sendiri pun ada belajar solat, belajar Al-Quran, dan ibu bapa pun sendiri boleh mengajar membaca Al-Quran ni di rumah. Jadi untuk murid saya itu tadi, murid itu memang dapat membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang sangat, bagi saya, lebih baik daripada orang dewasa sekarang pun. Saya rasa tak salah kalau saya cakap macam tu. Sebab dia membaca dengan tangan dia sendiri, kira harkat tu dia boleh baca ikut harkat dengan betul, makhraj huruf yang betul. Memang sangat baguslah. Benda tu memang tak mustahil. Tak ada masalah pun. Jadi untuk ini saya nak jawab soalan tadi Encik Tarmizi tadi. Saya nak jawab sikit lagi, nak tambah sikit pada soalan Encik Tarmizi tadi. Sebenarnya bila mana seorang murid berkeperluan khas diletakkan ke dalam PPKI, kelas program pendidikan khas, jangan anggap mereka akan selamanya perlu berada di situ dalam program pendidikan khas. Tak. Sebabnya kita ada program inklusif yang terbahagi kepada dua jenis lah, inklusif separa dengan inklusif penuh. Inklusif ni ialah di mana murid berkeperluan khas ni diletakkan di kelas arus perdana mengikut keupayaan dia. Sebagai contoh, kalau murid A ni dia dah boleh membaca dan level dia sama dengan murid darjah 3, dia boleh diletakkan bersama kelas arus perdana di kelas darjah 3 mengikut subjek yang dia boleh catch up. Jadi kalau katalah dia ni bila kita guide dia dengan elok di kelas PPKI, dia perkembangan dia bagus, kita boleh inklusifkan penuh di kelas arus perdana. Dan pada masa yang sama, guru-guru pendidikan khas boleh memantau dan memberi tunjuk ajar lebih baik. Maknanya tambah lagi yang cikgu pendidikan khas, cikgu arus perdana ajar dalam kelas, kita tolong lagi. Jadi tak ada masalah. Sebab itulah murid-murid berkeperluan khas ni pun sendiri boleh ambil sekarang dah tak ada UPSR. Tapi kalau ada ujian-ujian sebelum ni pun ramai murid-murid berkeperluan khas yang ambil UPSR, ambil SPM. Benda tu tak ada masalah. Jadi jangan risau, jangan kata tak ada harapan nak jadi, contohlah kata kalau anak berkeperluan khas ni kita nak dia jadi arkitek ke, kan ada yang budak pendidikan khas, terutamanya budak kanak-kanak autisma ni, dia lebih cenderung kepada melukis, komputer. Diorang masih boleh pergi lebih jauh. Jangan risau. Masalah ini sekarang ibu bapa, kebanyakan ibu bapa risau bila masuk PPKI, diorang tak ada harapan masa depan, tak ada. Pergi PPKI sekadar nak belajar cara nak urus diri. Tak, benda tu salah sama sekali. Kita mengikut kepada keupayaan individu tu. Kalau murid itu boleh pergi jauh, kita akan guide, kita akan tolong. Dan laluan masuk PPKI lebih mudah sebenarnya. Itu sajalah. Saya rasa itu yang bermain di minda Encik Khairul Tarmizi tadi masa tanya soalan tu. Jadi saya tambah lagi lah jawapan tu tadi. Okey saja. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Ashraf dan juga Asmira untuk perkongsian yang sangat, saya rasa, panjang lebar dan penuh bermanfaat. Mungkin sebagai penutup kita pada malam ini, Cikgu Ashraf dan saudari Asmira ada kata-kata terakhir ataupun pesanan kepada masyarakat tentang kanak-kanak yang OKU tak sempurna tapi istimewa ini? Cik Asmira dulu lah.
Okay. Sebelum saya tamatkan lah, okay, saya macam berterima kasih lah kepada Cik Marjan sebab sudi jemput saya untuk membuat sedikit sebanyak perkongsian. Okay, sebenarnya secara tak langsung macam yang Cik Marjan cakap tadi, kita tengah cuba untuk bina kesedaran kepada masyarakat tentang kanak-kanak istimewa ini. Okay, okay, apa yang saya boleh cakap yang ni mungkin dekat ahli keluarga terdekat lah. Apabila anda dah detect anak anda, anda sebenarnya adalah orang yang paling rapat dengan anak anda, betul? Okay, apabila dah detect something yang anda rasa mungkin tak kena dengan anak anda, cuba dapatkan bantuan secepat yang mungkin. Sebab apa yang anda buat mungkin boleh membantu perkembangan anak tersebut di masa akan datang. Okay, macam yang Cik Marjan cakap tadi lah, intervensi awal adalah intervensi yang paling terbaik. Okay, kita bukan maksudnya macam just nak bagi label suka-suka. Oh, masalah sikit je kita suruh pergi jumpa psikologis, masalah sikit je kita suruh pergi jumpa doktor. Bukan macam tu. Tapi sebab kita, bagi saya tak salah kita nak ambil langkah berjaga-jaga. Okay, dan kalau kita dapat detect masalah lain, mungkin anak-anak itu mungkin tak ada kondisi apa-apa, mungkin disebabkan persekitaran dan sebagainya. Jadi kita boleh tahulah apa kondisi anak itu dan kita boleh pergi pula ke stage seterusnya. Okay, jadi mungkin itulah yang saya nak cakap. Cuba dapatkan bantuan secepat mungkin jika anda rasa anak anda mungkin ada sesuatu yang tak kena. Okay, itu saja. Terima kasih. Saya pun nak ucapkan terima kasih lah sebab menjemput saya sekadar cikgu pendidikan biasa di sekolah rendah. Sebenarnya saya daripada forum hari ini, daripada sembang santai hari ini, saya pun belajar banyak perkara baru daripada clinical psikologis Cik Asmira dengan Cik Marjan. Apa panggil? Jadi sebenarnya benda ni, perkongsian ni sekadar pengalaman saya dan sedikit ilmu yang saya peroleh daripada pengalaman mengajar selama 8 tahun tu. Sebenarnya saya pun rasa 8 tahun ni masih novice lah sebenarnya. Jadi apa harapan saya supaya kita, macam saya tertarik dengan kata-kata Cik Asmira tadi yang mengatakan bila kita tak kenal sesuatu, kita cenderung untuk takut pada ni. Tak kenal maka tak cinta sebenarnya. Bila kita cuba mengenali dengan lebih baik golongan-golongan murid berkeperluan khas ni, kita sedar mereka ni sebenarnya orang yang sangat unik dan sangat senang untuk didampingi lah sebenarnya. Macam kita pun tengok banyak video-video yang ada murid-murid berkeperluan khas yang kita boleh tengok dekat Facebook terutamanya kan. Jadi sebenarnya cubalah kita, kalau ada di kalangan kita ni, kalangan kita murid berkeperluan khas, cubalah dampingi mereka, cubalah bercakap dengan mereka. Sebenarnya nanti kita akan mencintailah mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, di pihak Wabi-Sabi Psikologi, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada dua-dua panel kita pada hari ini, Cikgu Ashraf dan juga Saudari Asmira. Terima kasih atas kesudian untuk bersama dengan Wabi-Sabi. InsyaAllah nampaknya ramai permintaan nak minta lagi ni sesi seterusnya ni. InsyaAllah nanti kita bincang projek seterusnya ya. Dan juga terima kasih kepada semua penonton dan pendengar yang setia bersama dengan Wabi-Sabi Psikologi dari awal hingga akhir. InsyaAllah saya di kesempatan ini ingin minta maaf juga jika ada salah dan silap. Setiap yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk dan kekurangan itu datang daripada saya sendiri. InsyaAllah saya akhiri live kita pada malam ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.